Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Husna binti Wan Muhammad Azuki dari BE 102 semester 3 seksyen 2 bernombor metrik KBN 1908114. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan mengenai permainan ular gergasi. Bermain merupakan aktiviti yang memberi kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak. Menurut Marison 2000 dan Spodek 1973 serta Piaget 1962, bermain adalah satu aktiviti semula jadi dan keperluan bagi setiap kanak-kanak. Mereka belajar dan meneroka melalui aktiviti bermain kerana imajinasi mereka yang tinggi. Alat permainan merupakan salah satu medium yang dapat digunakan oleh kanak-kanak sewaktu bermain. Alat permainan juga dapat merangsang pembelajaran atau penguasaan sesuatu kemahiran. Oleh itu, penyediaan alatan permainan yang sesuai untuk kanak-kanak amat penting bagi menjamin keselamatan dan bersesuaian mengikut tahap perkembangan mereka. Kita beralih kepada kegunaan alatan permainan ular gergasi. Laluan zigzag merupakan laluan permulaan yang perlu ditempuhi oleh kanak-kanak sebelum membaling dadu. Dadu pula digunakan untuk mendapatkan nombor atau angka bagi menentukan aktiviti yang perlu dilakukan sepanjang melalui lembaran ular gergasi. Lembaran ular gergasi mempunyai 6 halangan yang perlu dilaksanakan untuk memenangi permainan ini. Aktiviti permainan ular gergasi ini merupakan salah satu aktiviti yang dijalankan secara berkumpulan dan melibatkan peraturan. Main berkumpulan atau dikenali juga sebagai main kooperatif ini memerlukan kanak-kanak untuk bermain dalam bentuk sosial yang melibatkan permainan bersama dan berkongsi aktiviti sesama mereka. Main kooperatif ini juga merupakan tahap tertinggi dalam aktiviti sosial yang menggalakkan kanak-kanak untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang yang berada di sekeliling mereka. Permainan ular gergasi ini juga dapat merangsang perkembangan menyeluruh kanak-kanak iaitu dari segi jasmaninya dengan memperkembangkan lagi kemahiran motor kasar mereka apabila mereka melakukan pelbagai pergerakan lokomotor seperti aktiviti melompat, berjalan, membaling dan sebagainya. Aktiviti ini juga merangsang perkembangan sosial emosi kanak-kanak di mana kanak-kanak belajar untuk sabar menunggu giliran ketika bermain, bertolak ansur sesama mereka dan bersosial antara satu sama lain ketika mereka bermain bersama-sama. Dari segi perkembangan kognitifnya pula, permainan ular gergasi ini dapat merangsang kemahiran berfikir kanak-kanak dan meningkatkan kebolehan mereka dalam menyelesaikan masalah di mana mereka perlu berfikir dan merancang strategi untuk menjadi juara dalam aktiviti permainan yang dijalankan ini. Saya serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atirah binti Baharim dari semester 3 seksyen 2. Okey, nombor ID KBN 1908100050. Untuk kelebihan permainan ular gergasi yang kami buat iaitu dapat merangsang perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Okey, iaitu dari segi bahasa, kognitif, fizikal dan sosial emosi. Dari segi bahasa, kanak-kanak dapat berkomunikasi antara satu sama lain dengan guru atau rakan-rakannya. Okey. Apabila mereka berkomunikasi dengan baik, dapat mempertingkatkan pembendaharaan kata mereka. Okey, dari segi fizikal pula, kanak-kanak dapat mengawal pergerakan motor halus di mana mereka menggunakan pergelangan tangan dan jari untuk membaling dadu tersebut semasa aktiviti berlangsung. Okey, untuk pergerakan selain itu dapat mengawal pergerakan lokomotor di mana kanak-kanak harus berganjak dari satu tempat ke tempat yang lain atau kekal di tempat tersebut. Okey, contohnya kanak-kanak harus melalui dalam gelanggang ular gergasi tersebut, mereka harus berjalan dari bermulanya aktiviti tersebut sehingga akhir. Okey, selain itu dari segi kognitif, di mana keupayaan kanak-kanak untuk menyelesaikan permainan gergasi ni. Mereka harus berfikir untuk
berjalan atau sebagainya untuk menyelesaikan aktiviti tersebut. Okey, dari segi sosial emosi pula, kanak-kanak ni keupayaan mereka dapat bergaul dan berinteraksi bersama rakan dan guru. Apabila mereka dapat bergaul dengan baik, bercakap dengan baik, berkomunikasi atau sebagainya, mereka akan sosial emosi mereka akan dapat berkembang dengan baik. Okey. Selain kelebihan itu melihat ABM ni, kelebihan permainan ular gergasi ni juga iaitu bahan-bahan yang digunakan tu mudah didapati, iaitu daripada bahan buangan. Kita hanya perlu kitas semula bahan tersebut seperti botol, cardboard. Selain itu, EBM yang dibuat ni dapat menarik perhatian kanak-kanak kerana warnanya yang terang dan kemas. EBM ni juga tahan lama kerana kebanyakan bahan yang digunakan itu diperbuat daripada cardboard. Kekurangan kami di mana bilangan kanak-kanak yang kami jumpa itu bilangan yang sedikit untuk bermain ular gergasi tersebut. Okey, hanya seorang. Sepatutnya lebih daripada 2 orang lagi seronok permainan tersebut. Okey, selain itu permainan ini juga memerlukan ruang yang besar untuk bermain. Kerana untuk permainan ular gergasi ni memerlukan tempat yang luas dan besar. Senang untuk mereka bergaul, berjalan, bergerak, berlari di tempat tersebut. Okey, selain itu dapat kesukaran dan dalam menyediakan ABM, di mana ABM yang dicari tu mempunyai kesutukan masa. Kita harus mencari bahan terbuang tersebut dulu, barulah dapat membuat alat bantu mengajar tersebut. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiah binti Abdul Rahim. Nombor ID saya ialah KBN 1908100021. Okey, sekarang saya akan terangkan tentang keselamatan ABM ular gergasi ni. Okey, dalam bab keselamatan ni saya akan tekankan 4 perkara dari segi keselamatannya. Yang pertama adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ABM ni. Yang kedua adalah pemilihan tempat untuk menjalankan aktiviti ular gergasi ni. Yang ketiga adalah saiz ABM. Dan yang keempat adalah keselamatan semasa aktiviti ini dijalankan. Okey, yang pertama, bahan yang digunakan. Okay. Untuk membuat ABM ni, kita gunakan semua bahan yang lembut dan tak tajam. Contohnya untuk buat dadu, kita guna kotak, dan lepas kotak tu dibuat bentuk jadi bentuk dadu segi empat sama. Kita akan balutkan kotak tu dengan kertas warna di luar, dan kita akan tapekan dekat bahagian bucu dadu tu sekali, supaya ia tak jadi kalau dia kena kaki ke kena tangan ke tak sakit. Okey, yang seterusnya bahan yang digunakan lagi adalah contoh macam botol plastik dan batang aiskrim. Kalau kita gunakan botol tu, dan botol tu kita tak ada potong dekat mana-mana, so dia tak ada yang tempat yang tajam-tajam tu, tak ada. So budak-budak selamat lah dengan bahan-bahan yang digunakan tu. Lepas tu untuk buat, contohnya lagi untuk buat tapak dalam ular gergasi tu, kita ada letak kotak dan kita letak nombor dekat situ. Tapi kotak tu kita cuma buat tak tinggi lah, supaya kalau budak-budak jalan atas tu pun dia tak ada tersadung, tak ada terjatuh waktu main tu. Okey, yang kedua, tempat
pemilihan tempat. Okey, pemilihan tempat ni pun penting sebab kalau kita buat dekat tempat yang macam contoh ada tangga, tempat yang tak rata, kalau budak-budak lompat pun dia boleh jatuh. Jadinya aktiviti ni kita jalankan di tempat yang landai, tempat yang rata. So kalau budak-budak lompat pun dia tak akan tersadung, tak akan jatuh, tak akan tergolek. Macam tu. Okey, yang ketiga adalah saiz ABM. Saiz yang kita buat ni memang sesuai untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. So dalam ular yang kita lukis tu, dia boleh lompat dalam tu. Dan ular tu dilukis pada kertas mahjong yang besar. Kita gabungkan jadi 2 kertas mahjong. So budak sesuai lah untuk budak untuk masukkan badan kanak-kanak tu ke dalam ular yang telah dilukis tu. Okey, yang keempat adalah keselamatan sewaktu aktiviti ni dijalankan. Okey, sewaktu aktiviti ni dijalankan, kita perlu ada orang yang lebih dewasa lah untuk pastikan keselamatan. Contohnya supaya tak berlaku pergaduhan. Kanak-kanak ni biasa kalau dia main, dia akan tak boleh nak tunggu giliran. Okey, dia macam aku dulu. Lepas tu tak nak bergila-gila pula tu. Nak turn dia je selalu. Okay. So kalau ada orang dewasa, contoh macam cikgu ataupun ibu bapa, kalau kat rumah ibu bapa ataupun pengasuh lah, dia dekat sini, pengasuh atau penjaga dekat sini berfungsi sebagai penjaga keselamatan. Kalau contoh budak tu, kita kena tengok lah, kita kena beritahu kanak-kanak tu, okey, kita kena ikut giliran. Kalau yang ni dah, dia pula, macam tu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Nur Ain Fatai binti Syekh Basmit, bernombor ID KBN 1901-10015. Hari ini saya mewakili kumpulan untuk menerangkan cara untuk membuat ABM. ABM yang kami sediakan adalah, tajuk ABM kami adalah ular gergasi, dan daripada tajuk itu kami menyediakan 3 ABM, iaitu yang pertama dadu gergasi, yang kedua lintasan zigzag, dan yang ketiga adalah dam ular. Okey, untuk yang pertama iaitu dadu gergasi, saya akan mulakan cara untuk membuat dadu gergasi. Saya telah potong kotak mengikut bentuk ini sebanyak 6 keping, iaitu ukuran dia sebanyak 3 meter, 1 meter dan 2 meter. So setiap ini ada ukurannya, dan saya telah ukur terlebih dahulu dan potong terlebih dahulu sebanyak 6 keping. Jadi di sini saya akan cantumkan ke semua kotak yang telah saya potong ini untuk jadi satu bentuk dadu. Okey, setelah semua kotak kepingan kotak tadi dicantumkan, ia akan menjadi seperti ini. Dan kita lekatkan menggunakan selotip. Okey, sekarang kita perlu kita akan balut kotak ini dengan menggunakan kertas warna agar dapat menarik minat kanak-kanak terhadap dadu gergasinya. Okay, setelah kotak-kotak tu saya tampal dengan kertas warna, dan ini adalah hasilnya. Saya akan letak warna pink dan warna biru. Okay. Jadi sekarang saya akan memerlukan bulat. Kita akan menggunakan ni untuk jadikan sebagai bulat, dan kita akan buat untuk dia punya nombor. Maksudnya kita akan letak ni dekat kertas warna kuning, dan menjadi bentuk bulat. Lepas tu kita akan gunting, kemudian kita akan tampal kat sini
Dan kita akan buat macam dadu biasa. 1, nombor 2, nombor 3 dan sampai ke nombor 6. Dan hasilnya adalah ini. Dan saya akan mulakan lekat. Okay, untuk dah mula pula, saya akan menggunakan beberapa helai kertas mahjong dan saya akan melukis lakaran dam ular di atas kertas mahjong. Jadi lakaran yang saya akan buat tu adalah lakaran yang sangat besar. Sebabkan itu saya memerlukan lebih menggunakan kertas mahjong ini. Okey, untuk bagi ABM kami yang seterusnya adalah laluan lintasan zigzag. Jadi apa yang kami gunakan adalah batang aiskrim yang telah diwarnakan. Batang aiskrim ini mempunyai pelbagai warna dan hal ini akan dapat menarik minat kanak-kanak untuk mencuba atau bermain dengan ABM kami. Dan apa yang akan kami lakukan adalah dengan batang aiskrim ini kami akan cantumkan dia menjadi satu bentuk yang panjang. Kemudian kami akan ambil botol kosong. Lepas tu kami akan lekatkan dia untuk menjadikan halangan atau penghalang untuk kanak-kanak mencuba aktiviti lintasan zigzag kami. Okey, ini adalah hasil yang telah saya tunjukkan tadi, di mana saya menggunakan batang aiskrim dan 2 batang aiskrim dan 2 botol plastik. Dan bahagian bahan yang boleh kita semua. Yang ini adalah dam ular gergasi, di mana saya melakar seperti yang saya terangkan di video tadi adalah saya melakar dan saya menghiasnya untuk menarik lagi minat kanak-kanak. Dan bahan kertas mula yang saya gunakan di dam ular gergasi ini adalah cardboard, di mana saya mulakan untuk meletakkan checkpoint number di sini. Okey, ini adalah hasil akhir untuk dam dadu gergasi yang saya guna 6 keping kotak yang telah saya potong, siap potong dan saya cantumkan. Kemudian saya balut menggunakan kertas berwarna, iaitu warna biru dan warna pink. Dan dia punya bulatan ini saya menggunakan satu mangkuk bulat untuk saya tekuk di kertas kuning dan saya tampal di ni untuk menarik lagi minat kanak-kanak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, belah sini pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah pula. Oh, ngantuknya. kita pegang kunci sini. 7, 8, 9, 10. Okey, sebelah pula. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Okey. Okey, Mak ikut cikgu tau. Jalan. Kita jalan. Jalan sampai. Okey, yang tu kita panggil apa? Yang tu kita panggil laluan zigzag. Okey, pandai. Sekarang kita main apa? Baru campak-campak. Lagi campak-campak. Okey, sekarang kita main permainan ular. Terima kasih. Pandai. Okey, sekarang kita nak rumah balik. Balik lagi. Okey, sini. Okey, Umar dapat nombor berapa ni? Nombor 5. Ya ke? Cuba Umar kira. 1, 2, 3, 4. So, Umar dapat berapa? Nombor 4. Okey, pandai. Okey, jom kita mula. 2, 3, 4. Kan dia tulis Umar kena lompat 3 kali. Okey, Umar kena lompat. 1, 2, 3. Okey, sekarang Umar balik lagi. Okey, Umar dapat nombor berapa ni? Ni. Nombor
Satu, dua. Semua dapat nombor? nombor ni. Dua. Dua. Okey. Mak ni, sini. Satu, dua. Okey, kat sini Mak kena goyang kepala 3 kali. Satu, dua, tiga. Okey, ye. Okey, dah tamat. Dah habis.